Okey semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kamu bersama lagi dengan saya Khairil dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi untuk tahun 4 Bestari dan juga 4 Cerdik. Okey, hari ini bertarikh 27 hari bulan 1 hari Rabu dan sepatutnya kamu melayari YouTube Cikgu Khairil pada jam 11 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Okey, jadi kiranya sekarang ni kamu semua tengah tengok video Sekairil lah dekat YouTube. Itu ialah yang sepatutnya. Jadi tujuan saya buat YouTube ini ialah supaya kamu dapat mengikuti sesi pembelajaran di rumah walaupun kamu tidak berkesempatan untuk ber-Google Meet. Kalau sebab Google Meet semata-mata, kemungkinan ada yang boleh join dan ada ramai lagi yang tak boleh join. Jadi untuk nak bagi capaian ini ramai, saya letaklah saya punya video pengajaran ini dekat YouTube. Korang nak tengok pagi pun boleh, nak tengok esok pun boleh, nak tengok minggu depan pun boleh. Tapi apa yang penting ialah korang tengok YouTube. Okey, sambungan kita untuk tajuk reka bentuk dan teknologi. Pada kali ini tajuknya ialah apabila berlaku kemalangan. Ini kalau kamu tengok dekat YouTube kamu ni adalah gambar kat situ, gambar buku teks. Ini adalah gambar buku teks dan saya percaya kamu tak dapat lagi buku teks RBT, tapi jangan risau, sekolah tengah aturkan kepada ibu bapa kamu dan kamu sendiri untuk mendapatkan buku teks secepat yang mungkin. Cuma guru besar dan pihak sekolah akan beritahu pada tarikh-tarikh yang tertentu. Okey. Jadi, ini ialah tajuk yang selepas kita belajar. Tajuk yang sebelum ini kita belajar tentang bahan-bahan mudah terbakar. Kemudian kita belajar tentang uh, keselamatan diri, keselamatan bengkel dan keselamatan alatan dan juga keselamatan bahan. Jadi, sambungan daripadanya ialah tindakan kamu yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, dia tulis, jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Okey, ini dia macam rawatan mula, kan? Tujuan rawatan mula ialah untuk menghalang kamu daripada mengalami kecederaan yang lebih teruk. Biasanya dekat bengkel kita akan ada alat bantu mula. Korang sebut dalam bahasa Inggeris first aid. Itu ialah alat bantu mula. Alat bantu mula ialah untuk menolong kamu daripada mengalami kecederaan yang lebih teruk. Dia tidak boleh digunakan untuk merawat kecederaan-kecederaan yang besar dan juga dalam. Contohnya kamu kena pisau ditikam dekat perut. Contoh tak boleh guna first aid and then kamu tampal-tampal dekat perut kamu, kamu letak tip sikit. Okey, tak itu hanyalah bantu mula dan kamu masih lagi perlu pergi ke klinik ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Itu ialah alat bantu mula sahaja. Tak boleh kita ambil kotak alat bantu mula, kotak first aid, kita buka, keluarkan gunting, pisau dan sebagainya, kita bedah manusia lain. Kan dia cakap, aku sakit perut. Contoh, aku sakit dekat tangan lah. Kamu kata, okey tak apa, kita ada first aid, kita buka first aid, kita bedah tangan, kita potong, kita jahit sikit, dah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu ialah alat bantu mula untuk mengelakkan kamu mengalami kecederaan yang lebih teruk. Okey ya. Jadi, di bawah ini terdapat tajuk kecilnya merawat luka melecur, kan? Merawat luka melecur, merawat luka melecur. Kat sini. So,
Biasanya melecur berlaku apabila kena benda yang panas, contohnya besi panas, exhaust, air panas, dan ada juga dalam kes-kes yang tertentu berlaku, dia kena wap. Wap itu panas. Contohnya apabila kamu buka periuk. Periuk yang tengah masak, dalamnya ada ayam ke apa-apa benda tengah masak, ini kamu buka periuk. Kamu buka periuk, dia keluar wap. Kena dekat muka, kamu akan rasa panas. Itu adalah salah satu tanda melecur. Tak semestinya kena api melecur. Kena uap yang panas pun boleh melecur. Okey, jadi tindakan yang pertama yang perlu kita buat ialah, tengok kat sini ya. Ini tangan dia dah kena benda yang menyebabkan dia melecur. Contohnya lah, contoh dia kena air. Air panas. Air tu tengah mendidih, kena dekat atas tangan. Kena dekat tangan kan. Apa yang kita perlu buat? Kalau kamu tengok dekat sini, dia tulis siram air, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Kamu kena buka bilik air biar dia mengalir, kamu letakkan tangan. Tujuan dia ialah kita nak bagi haba panas itu tidak berada lagi di tangan. Siapa yang pernah melecur, dia akan rasa macam, rasa panas je. So, kita letak air, bagi air lalu dan mengalir supaya haba yang panas tadi tu yang ada dekat tangan kita dibawa oleh air. Okey. Kemudian, langkah yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Biasa petua mak bapak kita letak minyak lah, letak apa nama, krim rambut lah, macam-macam petua. Tetapi yang bagusnya ialah kamu sapu krim yang luka tu, kan, cut krim tu. Kalau luka letak krim itu boleh. Kan? Itu pun boleh. Kalau letak ubat gigi, mula-mula kamu rasa sejuk, bila dah lama-lama kamu akan rasa pedih. So itu tidak sesuai. Dalam buku dia kata sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Kemudian nombor 3, masih lagi dia kata berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera, pergi UTC ke, pergi klinik ke, pergi hospital sekiranya dah mendapatkan rawatan bantu mula. Okey. And then terkena renjatan elektrik. Terkena renjatan elektrik. Bahaya kalau kamu terkena renjatan elektrik. Sebab apa? Sebab bila kamu kena renjatan elektrik, biasanya kamu tidak boleh bergerak. Kenapa? Kerana elektrik itu mengalir dalam badan dan dia mengalir ke bawah. Dia akan cuba untuk mengalir ke tempat lain. Sebab itulah kamu dah tersangkut dekat situ. Kamu tak boleh tarik. Kamu sedar tapi kamu tak boleh tarik. Kan? Dan sekiranya arus elektrik itu besar, itu boleh menyebabkan kematian. Seperti yang kebanyakan berlaku pada peristiwa banjir baru-baru ini kan. Ada dia memantau banjir, dipegangnya tiang elektrik ataupun tiang lampu, tak salah saya, meninggal. Itu bahaya. Sebab apa? Sebab tiang elektrik itu tenggelam di dalam air dan dia pergi pegang, kena dan meninggal lah. Lekat kat situ, tak boleh tarik. Kan? Jadi, sekiranya ada berlaku seperti ini, kamu tengok dia kena renjatan ni, jangan sentuh mangsa. Dia cakap sini, jangan sentuh mangsa. Kalau kamu sentuh mangsa, kamu pun akan kena lagi renjatan. And then bila kawan kamu datang, kawan kamu sentuh lagi, kawan kamu pun boleh kena renjatan yang sama. Datang lagi seorang kawan, pegang lagi, dah 4 orang kena renjatan yang sama. Sebab tu kita tak boleh sentuh orang yang kena renjatan. Kan? Tak boleh sentuh orang yang kena renjatan. Seulang lagi sekali, tidak boleh menyentuh orang yang kena renjatan sebab dia boleh menyebabkan kita pun terkena renjatan dan kita tidak boleh buat apa-apa. Okey, nombor 2. Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Biasanya orang guna kayu. Kan, orang guna kayu, orang kuis. Ataupun kalau tangan dia tu kena dekat tempat renjatan ni, macam ni. Kamu tengok dalam gambar ni, tangan ni kena renjatan, orang ambil kayu, orang pisahkan tangan dengan plug ini. Macam dalam buku ini, dia tunjuk cikgu pakai tali pinggang, tarik ke belakang, and then
Nombor 3, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Kamu kena telefon ambulan ataupun telefon talian kecemasan untuk mengelakkan kecederaan yang lebih teruk berlaku ataupun demi untuk menyelamatkan nyawa. Mungkin kita tak tahu bila dah kita ambil dia dah pengsan, kita nak cek nadi apa semua, kita tak call ambulan tapi kita tak telefon ambulan. Bila ambulan lambat sampai, sepatutnya bila boleh sampai awal, dia boleh diselamatkan, tapi kamu tak telefon ambulan ataupun ambulans sampai lambat menyebabkan dia tidak dapat diselamatkan. Jadi apa-apa berlaku, minta tolong telefon ambulan. Itulah dia langkah sekiranya berlaku melecur. Satu lagi ialah sekiranya terkena renjatan elektrik. Okey. Dan kita pergi kepada kat sini. Kalau kamu tengok ada mentor bercahaya, ada tanda soal. Tahukah kamu kulit melecur berlaku disebabkan terkena cecair panas, objek panas, arus elektrik dan sebagainya. Kena elektrik pun boleh melecur. Kan? Kena elektrik pun boleh melecur. Okey. Seterusnya, ini ialah contoh bilik RBT. Ini meja, ini pandangan daripada atas, ini tingkap. Ini seolah-olah kamu jadi kelawar, kamu duduk dekat siling, kamu nampak di bawah. Okey, ini adalah papan putih. Ini ialah papan putih. Contoh, ini adalah papan putih. Ini meja dan ada pelan laluan keluar. Kamu tengok belakang ni semua kan. Sekiranya berlaku kemalangan ke, sekiranya berlaku kebakaran ke, sekiranya berlaku kecemasan ke, ini ialah laluan keluar. Keluar ikut mana? Ikut pintu. Pintu depan ataupun pintu belakang. Okey, saya baca. Perhatikan contoh pelan laluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel RBT di bawah. Okey. Ceritakan tindakan yang perlu dilakukan jika berlaku kecemasan. Kita perlu keluar dalam keadaan yang teratur dan selamat dan pastikan tiada kawan yang tertinggal di dalam bengkel. Contohnya kalau tiba-tiba berasap dekat belakang ni, pastikan kita keluar daripada bengkel dan kita pastikan kawan yang sebelah kita pun keluar, dan semasa kita keluar, ketua kelas, penolong ketua kelas dan guru yang berada dekat bengkel mesti pastikan tak ada lagi siapa-siapa yang tiba-tiba dia takut dia menyuruk bawah meja, tiba-tiba dia takut dia duduk dekat tepi tingkap. Kena pastikan semua ahli kelas kamu keluar. Jangan tengok dia tak adalah, dia pergi mana? Rupanya dia menyuruk bawah meja sebab dia dah panik tengok asap banyak-banyak, dia menyuruk bawah meja. Tak boleh, itu menyebabkan bahaya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Petunjuk ni hijau-hijau ini ialah laluan keluar dari bengkel. Ini laluan keluar ni dia tunjuk semua pergi ke luar pintu. Okey. Ni dia cakap lagi, bengkel RBT hendaklah mempunyai alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Pastikan kedua-duanya dalam keadaan baik. Maksudnya apa? Maksudnya benda dalam ini semua ada, tak habis, tidak tamat tempoh. Kan ada setengah tu kita nak pakai plaster tangan, plaster habis. Bila habis? Tahun lepas dah habis. Dah lama tidak diganti. Tak boleh. Alat dan bahan dalam peti pertolongan cemas mesti sentiasa dipantau oleh guru. Kita kena tengok apa yang tak cukup, kita gantilah yang baru. Dia tak semestinya beli kotak baru, lepas tahun buang, beli kotak baru. Tak perlu. Kamu kena ganti yang habis, itu gantilah. Gunting takkan nak habis, kan? Gunting dia tak habis. Pakai dia tak habis. Kecuali kalau dia rosak. Jadi lotion itu boleh habis. Bila habis kita gantikan dengan yang baru. Maksudnya ialah kena pastikan ada sekiranya kita nak guna. Sekiranya berlaku kecemasan dan kita nak guna, pastikan ada. Okey. Seterusnya, gunakan ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat dalam peti
pertolongan cemas untuk merawat luka ringan. Tak boleh kita nak bedah paru-paru ke, kan, nak tengok buah pinggang ke, kita belah buah pinggang, nak merawat buah pinggang kawan ke, kan, tak boleh. Kamu rasa macam hidung kamu tersumbat ni, hidung tersumbat, kita bedah hidung dia, tengok dalam hidung dia buka. Tak boleh. Tidak boleh menggunakan peti pertolongan cemas. Doktor saja yang boleh, kena pergi buat dekat hospital. Kena faham. Okey, And then kita ada alat pemadam api, digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil, kebakaran yang baru bermula. Kita boleh gunakan alat pemadam api ni. Nampak ni? Ni. Alat pemadam api ni digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil. Kalau dia tak boleh bangunan besar terbakar, flat Seri Perak terbakar, ramai-ramai bomba datang, bawa alat pemadam api. Tak boleh. Alat pemadam api yang macam ni, fire extinguisher ni, digunakan untuk memadam kebakaran yang kecil. Okey, cara penggunaan dia, tarik pin picu. Tepi ni ialah pin picu. Tarik. Kemudian halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Ini api, ini ialah muncung, tengok arah angin. Tekan tuas tu dekat atas tu lah, tekan. Layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Cabut pin, kan, tarik pin picu. Pegang muncung, hala ke puncak api. Kemudian kamu tekan tuas. Kemudian kalau api tak terpadam, kamu buat macam tu. Macam tu. Macam tu, kan. Okey, faham? So, jadi itulah sahaja yang kita akan kongsikan pada hari ini, iaitu daripada muka surat berapa sampai muka surat 10, kan. Muka surat 9 dan 10. Okey, jadi kita tamat dekat sini. Saya minta maaf sebab saya tak boleh buat Google Meet sebab hari ini adalah hari Rabu dan kita ada perkara lain untuk dilakukan pada waktu petang ini, iaitu mesyuarat unit beruniform dan juga kelab dan persatuan. Okey semua, terima kasih kerana tengok video saya. Like, subscribe, alamat macam YouTube lah. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Ramai yang subscribe, lagi banyak saya boleh buat video. Okey semua. Peace. Yo. Terima kasih. Bye-bye.